My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada hari yang berbahagia kita bersama dalam My Quran Time, baca, faham, amal, dan kita dalam sesi ulang kaji pada hari ini pada halaman 50 hingga 54. Semalam kita bersama dengan Profesor Dr. Najib dan pada hari ini kita bertuah, kita bersama dengan Qari Kebangsaan tahun 2020 ya, iaitu Ustaz Muhammad Husaini Mahmur. Apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersama dengan Ustaz Tarmizi yang akan berganding hari ini, Yes, bukan berentap ya. Hari bukan. ini apa Ustaz? Hari ini bergabung berduet ya, berduet. Jangan berentak, Insya-Allah jangan habis. berentak. Itu kena masuk. Ustaz tu Tirmizi boleh? Ustaz Tirmizi boleh berentak. Boleh berentak ya, masya-Allah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT, pada tuan-tuan yang berada di rumah ya, jangan lupa untuk share di Facebook untuk kita pastikan bahawa pembelajaran ulang kaji kita pada hari ini, di samping kita ingin mendengar bacaan yang bagus dan suara yang merdu pada hari ini agar kita dapat sama-sama mempasakkan diri kita dengan surah Ali Imran, surah membina prinsip dalam keluarga yang ditunjukkan oleh keluarga Imran. Dan kita sudah pun 5 hari mendalami kepada halaman 50 hingga 54 di mana kita sudah pun melihat serba sedikit, dan semalam bersama dengan Profesor Dr. Najib kita melihat beberapa sisi bagaimana membina keluarga bahagia kalau keluarga tidak bahagia itu diwakili oleh surah Al-Masad ya, tentang surah Tabbat yada abi lahabin wa tab ya. Jadi pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Husaini. Ustaz sebagai Qari Kebangsaan pada tahun 2020 dah banyak kali Ustaz ya di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri, orang Negeri 9. Negeri 9. Negeri 9. Dan Terengganu. Terengganu. Ya. Bunyi Terengganu. Okey, jadi ini kita ingin sama-sama kalau kita melihat kepada ayat yang dibacakan sebentar tadi, memulakan sesi kita bahawa Allah menyatakan dialah yang menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad, kepada kita. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Ya. Apa maksud ayat muhkamat? Yang jelas ya, yang menjadi sumber hukum. Inilah pokok kitab Al-Quran ya, ummul kitab. Jadi bicara tentang ummul kitab ini maksudnya kita fokuskan kepada ayat-ayat yang jelas ini sebagai sumber kitab, ada kaitan dengan sesuatu yang tertulis tentang perlembagaan peraturan hidup kita. Bila Allah menggunakan perkataan kitab dengan Quran berbeza. Quran sesuatu yang dibaca berulang kali, hanya Quran ini menjadi Quran bila kita baca banyak kali maksudnya. Dan itu sebabnya hari ini kita nak melihat kepada pengalaman Ustaz Muhammad Husaini sepanjang terlibat dengan Al-Quran ini ya. Ustaz mungkin boleh cerita sikit latar belakang pendidikan dan macam mana boleh terlibat dengan dunia qiraat ataupun bacaan Al-Quran ini. Silakan. Terima kasih Ustaz Fazrul dan Ustaz Tarmizi ya. Ya. Khabar semua sihat. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah saya terlibat secara langsungnya bermula daripada umur 10 tahun. Oh, 10 tahun. 10 tahun. Oh. Waktu tu Ustaz main apa masa tu? Main teng-teng. Main batu seremban. Batu seremban. Okey. Masa bermula daripada 10 tahun. Jadi saya bermula daripada pakcik saya sendirilah. Secara asasnya. Yes, jadi minat tu alhamdulillah bercambah dari masa ke semasa, dan alhamdulillah daripada guru-guru yang saya telaki ya, antaranya itulah Ustaz Samir Rahman ya, Dr. Anwar Hasin ada juga. Jadi alhamdulillah sekarang ni masih lagi belajar dan belajarlah. Jadi di situ pengalaman dekat situ bukanlah kita nak kata sebagai sebagai benteng ataupun apa ilmu, tidak. Sebenarnya untuk menjadi itu pun samping juga ilmu, tapi di samping untuk anak muda sebenarnya. Anak muda. Kan? Anak muda supaya suka kepada Al-Quran tu sendiri. Melalui cara apa? Cara dengan kita melakukan Al-Quran tu sendiri lah. Jadi dengan Ustaz Tarmizi pun, yelah, dia pun sifu saya. Sifu saya. Kenal Ustaz Tarmizi ni sejak bila Ustaz? Saya kenal mana saya? Kita di USIM kan? USIM. Jadi apa ni, Ustaz, terima kasihlah kepada sahabat kita
junior saya Ustaz di USIM. Memang sudah terkenal di USIM dulu Ustaz. Ustaz Maksudnya kalau ini junior, ustaz ni memang senior lah ya. Dia super sikit-sikit je. senior. Okey. Banyak sangat Jadi saudara Husaini atau Ustaz Husaini subhanallah memang terkenal dengan suara yang baik, memiliki suara yang baik, nafas yang panjang, Nafas yang nanti boleh kita dengar lagi nanti, dan suara yang tinggi. Maknanya ada tune suara ataupun ada tingkatan suara yang tinggi. Johan Tilawah Asia di Brunei tahun 2015 dan juga di Thailand. Thailand. 2016. Maknanya dia sapu habis 2015 dia sapu, 2016 pun dia sapu. Dan Ustaz Husaini alhamdulillah pernah maknanya mendapat tempat Johan Negeri Sembilan, Tilawah Negeri Sembilan, mewakili Negeri Sembilan ke peringkat kebangsaan, dapat pula tempat yang ketiga. 3 yang terbaik, top 3. Allahu akbar. Alhamdulillah rezeki. Tahun 2019, tahun 2020. 2021 insya-Allah Johan. Insya-Allah. Amin ya Rehat Rabb. Ustaz. Oh, berehat. Berehat. Oh, sebab dia Berehat, Ustaz. dah 2 kali kan. 2 kali. Okey. Oh, memang syarat dia dia memang tak syarat boleh. dia macam tu. begitu. Nasib baik rehat. Rehat. Tak ada chance lah. Dia rehat kemudian boleh masuk balik semula. Boleh masuk balik tahun depan itu. Okey. Jadi kena jaga suara sampai itulah tahun betul, Ustaz. seterusnya lah Tahun Ustaz ya. seterusnya, insya-Allah. Ustaz sebut tadi, Ustaz Sani sebut tadi suara kan untuk menarik anak minat anak muda. Pernah satu ketika Ustaz, kalau tak silap saya Ustaz, dalam tahun 2012 Ustaz, kalau tak silap lah. Ya, ya. Virus juga sekejap Ustaz Sani dengan ada satu doa yang dibaca dengan taranum. Jadi saya pun tak sempat nak dengar masa tu Ustaz. Kena dengar hari ni lah. Jadi kita nak minta. Okey, kita nanti nak dengar hari nak ni insya-Allah sekejap lagi. Masya-Allah. Bacaan doa bertaranum insya-Allah. Masya-Allah. Jadi ini adalah Ustaz Muhammad Husaini Mahmur, Qari Kebangsaan 2020 ya, dan juga sebagaimana Ustaz maklumkan tadi ada banyak johan-johan Brunei, Thailand ya. Maksudnya sawadikap tu biasalah Ustaz ya. Okey. Bukan ikan siakap saja kan. Okey. Yang kita ingin dengar bersama, kita akan mengulang kaji dalam halaman yang ke-50 ini. Allah bercerita tentang Al-Quran ini diturunkan dengan ayat muhkamat, inilah sebagai induk, sebagai sumber peraturan, dan ada di selainnya itu ayat dalam Al-Quran ni yang samar-samar kefahamannya. Maka bagi orang-orang yang hatinya ada masalah, dia mencari fokus kepada ayat mutasyabihat. Dia mencari, dia bertanya tentang neraka itu lapisan paling bawah tu dibakar pakai kayu api daripada Afrika ke ataupun daripada Zimbabwe. Zimbabwe ke Afrika juga kan, tapi pasal nak melambangkan berilmu, tapi soalannya itu perkara yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Maksudnya ini adalah mutasyabihat. Jangan diberi perhatian. Di sini dinyatakan orang ini mencari fitnah, kekacauan dan juga menyimpang dalam penafsiran. Pasal takwil yang sebenar-benarnya adalah daripada Allah pada mutasyabihat. Tetapi bagi orang yang berilmu, yang bersungguh-sungguh, seperti mana tuan-tuan My Quran Time ikuti, belajar lagi, walaupun mungkin sudah berumur 40, 50, 60, 70, 80, tetap belajar. Warasihuna fil ilmi yaquluna amanna. Ya, mereka menyatakan apa? Kaedah kita pelajaran daripada ayat 7 ini, kami beriman. Ya, kalau katakan cara ia dibahaskan sesuatu perkara itu berdasarkan ilmu yang benar, bahasa Arab yang benar dengan asas muhkamat yang betul, maka kita percaya. Dan kalau katakan ia menyeleweng dalam kefahaman yang sedia kala, maka kita menyatakan bahawa kita menolak perkara tersebut. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi ini adalah teknik bagaimana kita menjaga hati kita Ustaz ya, daripada istilahnya zaighun ya, zaighun, kecenderungan ataupun penyimpangan dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ini ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini sebentar tadi, dan kita ingin melihat pada muka surat 51 ya. Muka surat 51 ini Allah mengajar kepada kita bahawa dalam hati kita ini ada cabaran. Ya. Cabaran yang kena kepada orang yang beriman, pada orang yang kufur. Di ayat yang ke-10 itu adalah cabaran harta dan anak-anak. Ya. Sehingga kan Allah menyatakan wa ulaika hum waqudun nar pada ayat yang ke-10, iaitu dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengapa jadi begitu? Kerana orang-orang yang kufur ini tidak mengambil panduan daripada Al-Quran, tidak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya ada zahun Ustaz ya, dia menyimpang ya. Dan di situlah sebenarnya Allah membawakan pada ayat yang ke-11 itu
kadabi ali fir'aun, keadaan mereka itu seperti keadaan pengikut Firaun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi bila Allah cakap tentang fa akhadhahumullahu bidunubihim, yang menyebabkan seseorang itu dihukum Ustaz ya, sebenarnya adalah kerana dosa. Ya, jadi dalam hidup kita ini kita minta ampun pada Allah pada setiap masa, ya, menguruskan harta anak dan sebagainya dengan betul, kerana kalau ia tidak diuruskan dengan baik, dengan dosa, maka ia menjemput hukuman ataupun azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang menceritakan, mencerahkan lagi kita tentang hakikat dunia ini, Allah beritahu pada ayat 14 dan ayat 15. Yang ini kita nak dengar daripada Ustaz Husaini pada hari ini. Bagaimana Allah beritahu dunia ini macam mana dan apa yang lebih baik daripada segala-gala itu. Bukan untuk kita buang. Ya, bukannya untuk kita buang. Dunia ini, dunia dan akhirat ini dia penting. Ya, dunia menuju akhirat. Tapi kadang-kadang bila kita tercinta pada dunia, kan, kemudian akhirat pun rasa nak pergi juga. Jadi dia tersepit antara dua cinta. Lain macam ni Ustaz ni. Okey. Tapi kita dengar dulu Ustaz membaca ayat 14 hingga ayat 15. Silakan Ustaz ini. Kita nak dengar yang bertaranum lah Ustaz. Bertaranum ya. Bertaranum yang keluar awak leher tu. Lagu apa tu Ustaz? Macam tadi kita dah dengar Ustaz ni baca taranum Bayati dengan Hijaz. Hijaz. Jadi kita rasa macam nak dengar nahwan je Ustaz. Nahwan, Nahwan ataupun apa taranum yang boleh disambung lah semasa. Sebab dia kadang-kadang lagu ni boleh campur-campur ke? boleh Ustaz. Boleh. Dia ada satu istilah tu dalam taranum dipanggil uslah. Uslah, ya, Uslah al-mumasalah. Uslah wal masalah. Bukan uslah wal bermasalah. Jangan uslah bermasalah tu. Apa? Wuslah. Wasala kan? Wuslah wal al-mumasalah. Wuslah tu maksudnya mandi ya? Wuslah tu rain tak ni wow. Wuslah. Wuslah. Oh, dia ada mix. You know mix? Yes. Silakan. Insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة Allah. Ya Rabb. والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Allah. Ya Rabb. Masya-Allah. Husnul ma'ab. Masya-Allah. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة Allah. Ya Rabb. خالدين فيها
Sadaqallahul Azim. Bacaan itu dibacakan Sebentar oleh tadi. Masya-Allah. Subhanallah, subhanallah Ustaz ya. Masya-Allah, terima kasih Panjang diucapkan nafas, kepada Ustaz. Panjang nafas, Panjang nafasnya ya. Rasa macam nak pentas juga. Masya-Allah. Inilah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-14 15 ni Ustaz ya. Ulang kaji kita bagi tuan-tuan yang berada di rumah, Allah menghiaskan manusia ini hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddah ya. Dan kuda yang ada yang bagus musawwamah ini sesuatu yang ditandakan, ada brand. Ada brand Ustaz ya. Dia lain kalau beli baju pun jersey yang ada brand dengan tak ada brand cap ayam Ustaz lain kan. Dia kalau ada brand tu dia boleh baca perkataan dekat antara. Dia kalau ada brand pun kita tak nak tanggal brand tu ya. Oh ya. Di kain itu ada Di berkata. kain tu dia boleh baca dia punya original ke tak original kan. Tapi yang cap ayam tu dia beli tu besok basuh dah habis brand tercabut Ustaz. Jadi nak Dia cerita tampak tu saya stiker. dia tampan. Jadi Allah menyatakan bahawa memang kita ini dihiaskan wal an'am wal harth, iaitu binatang ternakan, dan juga harth ini adalah ladang sawah ataupun istilah lainnya hasil daripada keuntungan sesuatu bisnes. Zalika mata'ul hayatid dunya. Inilah kesenangan kehidupan di dunia, dan Allah di sisinya sebaik-baik tempat kembali. Allah mengingatkan perkara ini kepada saya, kepada tuan-tuan sekalian, kerana bercakap tentang hakikat dunia ini, ianya tidak salah ya, ia tidak salah sebagaimana kita ulang kaji semalam. Yang penting kita boleh dekat dengan Allah, tempat husnul ma'ab ya. Kita dapat kembali pada Allah. Gunakan segala apa yang ada yang Allah hias itu. Dan Allah beritahu kalau ada yang kata bahawa saya memang menghadapi cabaran menguruskan segala hiasan-hiasan ini. Kadang-kadang saya punya minat kepada golongan jantina berlainan itu dia tak boleh pandang contohnya kan Ustaz ya. Ataupun kalau dia bercakap tentang qanatirul muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, itu bercakap tentang emas tu, kalau boleh dah beli emas, dah ada emas. Leher tu kalau boleh nak jadi macam ni Ustaz, apa yang kalau bukan apalah yang tali ada macam tali anjing tu kan. Sampai kalau boleh nak sampai begitu sekali kan. Jadi ada orang yang mungkin dia tak dapat keluar daripada kemelut segala limpahan-limpahan ini. Maka apa yang perlu saya buat? Kadang ada kereta, sambung kereta lagi, beli kereta lagi. Kalau saya kereta yang banyak kat rumah Ustaz, kereta permainan kan. Tapi ada orang yang tidak dapat keluar daripada perkara ini. Adakah salah? Allah menyatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Yang terbaik adalah apabila kita kembali kepada Allah, kita mendapat nikmat. Itu yang penting. Jadi maksudnya apa yang ada di dunia ini perlu kita uruskan agar ia mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beritahu, qul a'unabbiukum, adakah kamu mahukan aku kabarkan sesuatu yang lebih baik daripada semua itu, iaitu orang bertakwa mendapat syurga. Kali ini mendapat syurga, di bawahnya ada sungai yang mengalir, khalidina fiha. Maksudnya kalau sungai mengalir ni Ustaz ya, maksudnya memang kaya betul lah ni ya. Kalau dia kata tadi ada emas bertumpuk-tumpuk tadi tu, orang yang ada sungai ya, setakat ini dekat Malaysia tak ada lagi orang yang ada rumah ada sungai. Ya. Kalau ada sungai tu bukan tepi sungai. Tepi sungai ataupun di sungai Ramal ke, itu bukan di bawahnya ada sungai, dia di sungai Ramal kan. Okey. Tetapi kalau katakan bawahnya ada sungai, Allah cakap dan kekal pula tu. Ya. Kalau saya sekarang ni dekat Shah Alam ni banyak leasehold. Leasehold tu maksudnya 99 tahun, lepas tu kena ni lah balik kan. Tapi kalau freehold, Allah cakap kat sini, inilah tawaran yang amat besar kepada orang-orang yang tahu menguruskan segala urusan di dunia ini. Dan Allah menyatakan satu lagi, iaitu wa azwajum mutahharah. Ya, pasangan mereka yang disucikan. Pasal apa? Pasal kalau tengok balik pada ayat yang ke-14, hubus syahawati minan nisa, suka kepada golongan jantina berbeza, laki pada perempuan, perempuan pada lelaki. Sebenarnya cabaran di dunia ini Ustaz ya, jantina berbeza ini dia masih lagi tidak suci sesuci-sucinya. Ya. Pasal apa? Pasal hakikatnya ialah pada waktu tertentu dia tak suci. Kan? Tetapi yang suci betul-betul, suci ada dua paling kurang. Suci fizikal ya, dan suci
dalaman. Kan kadang-kadang kalau katakan ustaz lah contohnya kan, ataupun Ustaz Tarmizi kan. Ustaz Tarmizi kalau katakan apa minat kan, minat kepada segala perkara yang ada di sini kan, yang Allah nyatakan dalam ayat 14 ini, perkara tersebut kadang-kadang dia mengganggu kepada hati kita. Betul Ustaz. Betul. Kan, kalau katakan dia katakan kereta tadi tercalar sikit pun kan, kalau kereta yang ada lambang kuda tersebut, dia boleh satu rakaat terhilang contohnya kan. Jadi apatah lagi kalau bercakap tentang pasangan. Ada kadang-kadang mungkin ada jealous sikit ke perkara-perkara itu lumrah di dalam dunia ini, tapi di akhirat nanti yang dalam pun suci, di luar pun suci, waridwanum minallah, dan paling tinggi sekali ialah keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di awal tadi tu Allah mulakan dengan yang menghias segala perkara ini adalah datang daripada Allah. Allah hujungkan ayat 15 ini juga dengan Allah. Kalau yang kedua tadi Nisa, paling hujung sekali pada ayat 15 itu berkaitan dengan azwaj. Jadi susunan ayat ini subhanallah, pasal Allah tahu bahawa cabaran paling besar ialah untuk mendekatkan diri pada Allah, ya, iaitu wanita. Kemudian harta bertumpuk-tumpuk, emas perak, kemudian kereta yang ada lambang kuda. Jadi insya-Allah kita bersambung kembali selepas ini untuk kita memahami bagaimana menguruskan diri kita berpandukan surah Ali Imran. Al-Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Tuhan, leraikanlah dunia yang mendiam di dalam hatiku, kerana di situ tidak ku mampu mengumpul dua cinta, hanya cintamu. Hanya cintamu ku harap tumbuh di bajai bangkai dunia yang ku bunuh. Silakan Ustaz Fazrul untuk menyambung. Biasalah Ustaz, sebab bukan lagu kami kan. Jadi tak ingat juga lirik dia tadi. Alhamdulillah. Itu bolehlah saya. Boleh. Memang dapatkan yang original. Dapatkan yang original, insya-Allah. Itu nasyid saya daripada kumpulan, daripada Nazri Johani dan Raihan kan. Jadi maksud ataupun lirik yang menggamit hati kita dan kita, juga nanti insya-Allah Ustaz Fazrul akan terangkanlah. Ya, betul. Saya cuma kita ada Ustaz Husaini. Beliau dalam bidang bahasa Arab di Fakulti Bahasa Pengajian Bahasa Utama di USIM. Kalau cakap Arab lah. Boleh cakap Arab. Dia sebenarnya Ustaz Husaini kat sini kan. Tapi kalau kat sini saya kena keluar lah. Jangan. Ustaz Husaini kat situ, Ustaz. Saya kat situ. Tak jadi Ustaz. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran, kita rasa bertuah lah dan bersyukur dapat bersama dengan anak muda yang begitu hebat dalam bacaan, berpengalaman. Muda lagi Muda sikit pada saya lah. Kan? Dan nanti kita nak tanyakan Ustaz, sebab sekarang Fadil Ustaz Husaini salah seorang tenaga pengajar di Akademi Al-Quran Ar-Rayyan milik Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar kita, menjadi tamu kita juga itu hari. Dan Ustaz Husaini juga merupakan tenaga pengajar juga untuk kelab Tarannum di USIM. Maksudnya kalau boleh saya katakan mungkin untuk di Akademi Al-Quran Ar-Rayyan tu pelajar-pelajar dia di peringkat atas sedikit usianya, di peringkat USIM atau kelab budaya ni, kelab Tarannum ni di peringkat remaja. Jadi ada dua perbezaan umur lah. Nanti kita nak tanyakan Ustaz Husaini bagaimanakah perbezaan barangkali bila belajar ni dewasa dengan remaja ni macam mana kan. Sebelum tu kita nak ajak dulu sahabat-sahabat kita untuk bergabung dengan kita Ustaz Husaini. Kita ada Facebook, kita ada YouTube dan juga kita ada Instagram. Kalau Facebook kita ada dua Facebook, iaitu yang pertama Sahabah Al-Quran My #Quran Time dan juga My #Quran Time. Kita juga ada YouTube kita My #Quran Time Official.
Dan sahabat-sahabat semua boleh ikuti kami juga di My Quran Time Official Instagram kita, My Quran Time Official. Jadi bolehlah bergabung kat situ Ustaz Husaini. InsyaAllah. Nak melihat kembali persembahan daripada Ustaz Husaini dan Ustaz Fazrul. Ustaz Husaini juga merupakan ada kumpulan beliau sendiri, kumpulan qasidah. Qasidah. Kalau nak ikuti boleh follow di Instagram apa Ustaz Boleh Husaini? di Instagram Ar-Rayyan Official. Ar-Rayyan Official. Ya, betul. Kita nak dengar juga nanti Ustaz Husaini berqasidah. Qasidah, ya. Qasidah ya. Sila dulu. Mungkin boleh bertiga lah kot kita nak qasidah. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah ya, kita bertuah pada hari ini bersama dengan Ustaz Husaini ya yang berbahasa Arab Ya, ya yang boleh bertaranum dengan tajwid dan juga berqasidah ya berqasidah. Dan sebentar tadi kita melihat kepada bacaan Ustaz Husaini ya berkaitan dengan ayat 15 ini sebagai satu yang menjentik kepada hati kita Ustaz ya, bahawa sebenarnya Allah menyatakan pada ayat 14 tentang dunia, dan di ayat 15 itu berkaitan dengan balasan ke akhirat. Kadang-kadang kita tersepit antara dua cinta yang dilagukan dinyanyikan tadi. Itu ya antara dua cinta tadi. Antara dua cinta kan, kadang-kadang cinta ke sini dan kadang nak ke akhirat dah cinta dah kemudian patah balik kan. Dan pertarungan itu bagaimanakah untuk kita selamat? Allah menyatakan di hujung ayat 15 tadi bil ibad ya, istilahnya menjadi hamba yang sentiasa diperhatikan. Wallahu basirum bil ibad. Okey, Allah sentiasa memerhati kepada hamba yang disayangi sebenarnya. Jadi apakah sifat hamba yang disayangi ini dijelaskan pada ayat 16 17 ya, di mana di sini ada ciri-ciri yang penting diikuti dengan bagaimana Allah menaikkan ataupun menjelaskan ciri orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak membaca daripada ayat 16, 17, 18 dan 19. Kali ini bukan seorang membaca tetapi bukan bertiga lah ya, pasal saya Itu yang pastinya lah. saya akan mendengar dahulu betul ke tak betul okey, daripada Ustaz Tarmizi dan juga Ustaz Husaini. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ustaz Husaini, saya ingat saya nak ambil dululah. Ambil dulu, Saya nak mula dulu. Apa tu? Jadi kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, bila kita bercakap pasal pengaji Al-Quran ni, kan, sila baca sikit. Dia tu cakap tak ada suara. Dia cakap tak ada suara Saya ni tak ada suara dah. Tapi dia boleh jawab pula tak ada suara tu. tak ada suara. Kalau kita cakap pula pasal mungkin kita kata advance sikit, taranum. Alamak, saya tak ada nafas pula ni. Nafas pendek dia kata. Nafas pendek. Sebab nafas pendek kalau tak ada nafas terus ni bahaya pula. Jadi itulah polemik-polemik ataupun kita kata cabaran-cabaran dalam mengaji. Yang penting suara ni Allah Taala kurnia pada kita Ustaz Husaini. Macam Ustaz Husaini mempunyai suara yang tinggi, subhanallah, tabaqat tinggi. Kita ada berapa Ustaz Husaini lebih kurang dalam tabaqat? Kita ada dalam 4 tabakat. 4 tabakat, tabakat. Yang pertamanya daripada tabakat qarar. Qarar. Satu tunjuk sikit contoh Ustaz. Qarar tu maksudnya paling rendah lah. Paling rendah Contoh, lah Ustaz. ataupun suara dada. Suara dada. Contoh dia A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang base Itu yang base. Base betul. Jadi maksudnya yang qarar ini tak sesuai sepanjang bacaan kita Ya, qarar. betul. Allazi cuma macam tu kan. Dia jadi sejuk lah bacaan dia. Macam tu ya. Okey. Nanti lain kali lah kita. Yang kedua? Okey. Dan yang kedua adalah suara nawa. Oh, nawa. Nawa Qarar ni nawa. suara tekak lah. Tekak. Suara normal kita bercakap ni kan, macam kita bercakap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, Nawa. nawa lah Okey. tu. Nun waw ya maksurah. Nun waw ya. Nun waw. Ya maksurah. Ya, maksurah. Okey. Betul? Okey. Qarar nawa. Yang Nawa. ketiga? Dan yang ketiga adalah jawab. Jawab. Jawab ni Tinggi lagi? Tinggi lagi lah. Okey. Itu rongga hidung. Oh. Rongga. Sila jawab. Sila jawab. Sila jawab. Contoh kata ayat yang ke-16 tu, contohlah sikit kan. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Allah. Itu bukan sekat jawab ke? Itu kalau saya memang tak terjawab. Tak terjawab tak terduduk kalau Sambil-sambil macam tu je sampai nafas. Kalau saya tak sampai tu Ustaz, saya kena berhenti. Itu level 3. Itu yang ketiga. Oh, ada lagi tinggi Ada dia. satu lagi. Yang ni apa? Tak terjawab ke apa? Ini bukan. Ini jawabul jawab. Jawabul jawab. Ini suara otak lah. Otak. Okey. Silakan. Ayat 16 tu sekali lagi nak Sekali tengok. lagi Ada nak tengok. beza ke tak ada Beza, beza? okey. Nak tengok. Cantik Ustaz. الذين يقولون
apa jawabnya? Tu nasib itu boleh tahu. Subhanallah, masya-Allah. Alhamdulillah. Maknanya dia memang ada perbezaan Ustaz. Daripada jawab tadi kepada jawabul jawab, daripada qarar kepada nawar. Jadi kalau jawab tu dia tak keluar dengan urat-urat kat sini kan. Kalau jawab tu pasal jawab tu atau dia jawab. dia banyak main sini, banyak main Oh, dulu. Itu kotak kan, segi kotak kan, subhanallah. Itulah so, Okey. sahabat-sahabat Al-Quran semua jangan takut pula. Kalau macam ni memang tak mengajilah saya kata. Bukan, jangan macam tu. Ini contoh bacaan secara kita kata berlagu ke bertaranum ataupun mujawad dan sebagainya kan. Jadi kalau kita bacaan begini tak sesuai baca dalam solat. Ya, betul. Kecuali kalau kita solat seorang-seorang silakanlah. Kalau kita jadi imam berjemaah tak sesuai. Jadi ada satu lagi cara bacaan yang kita selalu baca macam Fatihah tadi, yang bernama bacaan tadwir kan, ataupun murattal tu. Jadi kita belajar dulu yang murattal, lepas tu kalau ada kesempatan kita belajar pula yang mujawad. Maksudnya kita selalu belajar Al-Quran. Jadi Ustaz, sekarang ni kita nak saya kena juga lah ni baca. Kena juga Allah. Ya, mula ayat 16 untuk kita mengetahui apa sifat hamba yang disayangi oleh Allah SWT yang diberi ganjaran ya, diberi ganjaran yang besar daripada Allah dan dapat menguruskan, ini penting sebenarnya. Dapat menguruskan dunia bila kita agak ada kemelut dalam menguruskan dunia ini yang dinyatakan pada ayat 14 tadi. Ini doa-doa dan praktikal yang perlu kita ambil pada ayat 16 dan ayat 17. Kemudian kita teruskan pada ayat ke-18 dan juga 19. Baik. Silakan Ustaz Tanwiri bermula. Saya dulu. Silakan. Sebab apa? Sebab nanti kalau Ustaz saya ni dia mula tinggi. Jadi saya memang tak terjawab lah. Kalau jawab kena terus jawab terus. Jadi baik saya ambil dulu. Baik, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الله الله الله. Kena jawab balik saya. شهد الله أنه لا إله إلا هو Allah, ya salam, masya-Allah. لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تفضل. إن الدين عند الله الإسلام الله 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 يا رب. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم
بينهم Allah Allah Allah. Masya-Allah. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Allah. صدق الله العظيم. Masya-Allah. Surah Al-Azim. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi, Ustaz Husaini bergabung untuk mendengarkan bacaan ayat 16 hingga 19. Dia nak dengar ni. 604. Apa dia? 604. 604 Ustaz ya. Itu nombor penting tu. Iaitu halaman ya bagi tuan-tuan yang ingin mendengar bacaan Ustaz Tarmizi dan Ustaz Husaini ya, sekali lagi insya-Allah. Allah mengingatkan kepada kita tentang hamba yang disayangi oleh Allah, yang diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda, yang dapat menguruskan ya dunia ini dengan baik apabila mereka menyatakan berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa kami dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Inilah doa yang kita selalu kena baca untuk kita merasakan keimanan yang jelas kepada Allah dan hari akhirat, dan kita memohon ampun. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak mohon ampun atas zunubana, kesannya seperti Firaun pada ayat yang telah kita lihat ayat 11. Fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Allah menghukum, dan salah satu hukuman besar kepada dosa ialah apabila kita sukar untuk membuat kebaikan demi kebaikan. Sebabnya Allah beritahu kebaikan yang pertama pada ayat yang ke-17, as-sabirin. Terus orang-orang ini bersabar atas segala cabaran. Was-sadiqin, yang benar dalam keimanan, ucapan dan perbuatan. Wal qanitin, orang yang sentiasa taat, yang sentiasa bersedia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal munfiqin, orang yang bersedekah. Wal mustaghfirin bil ashar, Allah mengulang balik kepada orang yang sentiasa beristighfar, mohon keampunan, rasa diri tak cukup buat yang terbaik selain daripada dosa yang ada pada waktu ashar, pada waktu sahur. Kerana apa? Kerana dia rasakan Ustaz ya, dia rasakan bahawa orang yang boleh kurang tidur malam ini, dia merasakan bahawa banyak kerja tak siap. Dia bukannya apa, lepas tidur lepas tidur kan, dan lepas katil lepas katil. Yang itu dia disayangi oleh mungkinlah katil lah kan, bukan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak jadi begini perlukan kesaksian yang jelas. Allah membawakan kesaksian pada ayat ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kesaksian ini Allah beritahu oleh Allah kepada para malaikat dan orang berilmu yang akan menegakkan kebenaran, keadilan. Allah menggunakan perkataan qist, bukan adil. Bila bercakap tentang qist ini, keadilan yang betul-betul, dan bukan sekadar kita berbincang begitu sahaja keadilan, tetapi qaiman, dia berdiri memperjuangkan. Inilah sifat orang-orang yang pada waktu pagi akan meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Taala. Tidak mungkin saatnya dia kalau nak bangun awal pukul 5 ke pukul 4 nak istighfar, tak mungkin. Buat apa nak bangun awal kan? Katil dah beli mahal-mahal kan. Sambung kan. Kalau boleh sambung, lepas tu sambung, dan kalau boleh sambung lagi. Tetapi kalau kita rasakan bahawa banyak lagi perjuangan belum selesai ya, qaiman bil qist, maka kesannya ialah jadilah seperti yang dinyatakan pada ayat 17, dan orang-orang yang berjuang inilah yang digelar sebagai orang Islam. Orang Islam bukannya duduk relax ya, dia adalah orang yang sentiasa menyerah pada Allah dan berjuang. Ini yang diceritakan dalam surah Ali Imran, dan Allah menyatakan inilah sifat inna dina indallahil Islam. Islam ini adalah agama yang diterima Allah, dan tidak ada orang, kalau kita tengok di sini, tidaklah bertelingkah orang yang diberikan kitab kecuali datang ilmu, dia ada rasa dengki di dalam di kalangan mereka. Ya, macam mana bila boleh timbul rasa dengki? Pasal dia bukan pejuang keadilan. Dia adalah pejuang diri sendiri. Itu rahsianya ya. Kalau perjuangkan diri sendiri, memang kita kalau boleh corner. Ya. Tetapi kalau kita pejuang keadilan, maka Allah menyatakan kita akan dimudahkan hisab ya, bukan dicepatkan hisab. Itu adalah amaran pada hujung ayat ke-19, membawa kita kepada penghujung Ustaz ya. Dah penghujung kita ya, kita pada hari ini, dan masa kita memang sangat
Terhad hari ni. Dia rasa macam pendek je Ustaz. Datang lagi lah. Datang lagi. Datang lagi. Kena. Betul. Ya. Kita dengar ayat Al-Quran saja ya. Bila kita dengar sikit terus sambung je. Ya, Ustaz. Tak puas Ustaz ya. Subhanallah. Itu kesan bila Nabi mengingatkan minta kepada sahabat untuk baca kan, baca Al-Quran. Nabi membaca Al-Quran tapi minta kepada sahabat membacakan kerana nak mendengar, apatah lagi dengan irama ataupun dengan apa istilah taranum yang sebenarnya dia Ya. tekan-tekan masuk ke dalam hati. Dia kalau baca, kalau macam saya yang sedang berlatih ini Ustaz ya, dia baca tu dia bolehlah dia dekat hati tu lepas tu terkeluar balik kan kadang-kadang. Tapi bila ada bacaan yang bagus dengan suara yang bagus, makhraj yang bagus, ini harapnya bagi tuan-tuan yang berada di rumah kita sedar bahawa mesej Allah ini bukan sekadar untuk di sini sahaja tapi sampai kepada hati yang mudah untuk zal, yang mudah untuk menyimpang bila kita dapat benda lain yang masuk ke dalam hati kita. Itulah antara dua cinta tadi Ustaz ya. Yang kita minta pada Ustaz Husaini kalau boleh membacakan doa ya, memimpin doa, tuan-tuan aminkan bersama. Amin. Agar kita jelas cinta kita hanya pada yang esa, bukan antara dua cinta. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang taat akan perintah-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang menjauhkan segala larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah dalam hati kami ini, ya Allah, sifat pengasih, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah perasaan hasad dengki dalam diri kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkanlah hati kami ini dengan Al-Quran, ya Allah. Basahkanlah lidah kami dengan bacaan kalam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah hati kami, hati keluarga kami, ya Allah, dengan Al-Quran, ya Allah. Mudah-mudahan Al-Quran ini membantu kami di hari akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, Engkau angkatlah wabak coronavirus ini, ya Allah. Jauhkanlah daripada kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mahu menguji kami, ya Allah. Justru itu, ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah. Makbulkanlah segala permintaan kami ini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Husaini yang menjadi tetamu istimewa kita pada hari ini dengan bacaan yang amat istimewa. Tak cukup Ustaz ya, tak cukup. Di hujung nanti nak minta sekali lagi lah. Alhamdulillah. Kita Setuju sangat ya untuk kita mendengar bersama. Dan tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, dalam peluang yang ada ini kita ingin bersama terus berjuang seperti mana yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Al-Quran ini dalam kempen kita wakaf untuk ummah. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, jika ada peluang ya, kalau boleh menyumbang ya, kita ingin menyebarkan mushaf Al-Quran ini seluas mungkin agar dapat dibaca, ditatap, difahami hingga membawa kepada amal menuju hidayah daripada Allah SWT. Tertera nombor di atas skrin, tuan-tuan boleh menyumbang pada bila-bila masa, insya-Allah. Moga-moga ini menjadi jariah amal yang akan kita peroleh apabila sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita insya-Allah akan bertemu pada jam bila? Kita akan bertemu pada jam 11 malam ya, dan juga 6 pagi ya. Dua saja ya, bukan jam 5 tidak ada pada hari ulang kaji ini, Sabtu dan Ahad. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam helaian halaman baru pada hari esok, insya-Allah. Jom kita lihat sebelum kita masuk pada muka surat 55, kita pergi muka surat 54 dan kita akan mendengar bacaan ya ayat 33,
34, 35, 36. Ya. Untuk sama-sama kita hayati, ya. Sempat ke Ustaz ketiga? Saya nak request Ustaz. Ya. Kita dah dengar tadi Ustaz saya ni baca mujawwad ataupun bertaranum. Saya ni selalu jadi imam juga, tarawih dan sebagainya, jadi kita nak dengar bacaan secara murattal. Ya, okey. InsyaAllah. Jadi Ayat insya-Allah ayat 33 sampai 34 lah Ustaz, ya. 2 ayat. Jadi kita berjumpa lagi My Quran Time yang dibawakan khas oleh Mufas, bacaan agar kita dapat mencontohi Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran dan zuriat kita di bawah inayah daripada Allah. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم